Tuan Haji, boleh Tuan Haji termute. Ya, kita boleh bermula . Sekejap ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tetamu kehormat kita iaitu Engineer Tuan Haji Muhammad Arif bin Abdul Karim yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini untuk membicarakan mengenai tajuk webinar kita iaitu mengurus perniagaan semasa pandemik COVID-19. Jadi panel kita yang kita jemput ini bukan calang-calang orangnya, bukan calang-calang ilmunya. InsyaAllah pada kesudahan forum kita hari ini, sama-sama kita, saya dan juga rakan-rakan yang menonton dapat mengambil secebis ilmu dari pengalaman Tuan Haji kita yang telah sekian lamanya berkecimpung dan terlibat di dalam bidang perniagaan itu. Jadi sebelum itu izinkan saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memulakan upacara kita ini dengan pantun dulu. Baik. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang berada di Facebook Live. Ingin saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton untuk tekan butang like dan juga butang share yang ada di gadget ataupun peranti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk sentiasa tekan like dan share supaya kita dapat lebih menyebarkan lagi forum kita pada petang ini dan mendapat maklum balas yang lebih, orang kata, lebih rancak daripada mereka-mereka di luar sana. Baik, pada hari ini saya akan ditemani dengan panel kita, panel jemputan kita, dan izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit mengenai biodata ringkas Tuan Haji kita. Okey, nama diberi ialah Haji Muhammad Arif bin Abdul Karim. Beliau dilahirkan pada 15 hari bulan Mac 1961 dan beliau dilahirkan di Hospital Teluk Anson. Nama lama bagi Teluk Intan ya Tuan Haji ya? Ya. Okey, dan kemudian beliau mendapat pendidikan di peringkat sekolah rendah di SK Pasir Panjang Laut di Setiawan, Perak. Sekarang dikenali sebagai Sekolah Muhammad Saman. Kemudian beliau melanjutkan di peringkat menengah di St. Michael Institution ataupun SMI di Ipoh, Perak. Tempat saya Ipoh. Dan kemudian beliau menyambungkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi setelah tamat sijil. Beliau melanjutkan di Southern Illinois University at Edwardsville, United States of America, dan beliau merupakan kelulusan ijazah Bachelor of Engineering in Civil. Kalau kita lihat dari biodata Tuan Haji ini pun memang terlalu panjang dan kita boleh lihat, kita boleh nilai di situ bahawa pengalaman dan juga ilmu dan pahit manis beliau di dalam bidang perniagaan dan juga bidang perkhidmatan awam ini memang sangat-sangat luas dan mendalam. Jadi sama-sama pada kita semua hari ini untuk mengambil catatan ataupun mengambil isi-isi penting yang boleh kita gunakan, terutamanya kepada mahasiswa yang sedang menonton di Facebook Live ini.
Okey, baik. Kepada para penonton ingin saya jelaskan, forum kita pada petang ini kita akan mengandungi 3 pusingan ataupun 3 round dan setiap satunya akan mempunyai 2 soalan dan selepas itu kita akan tutup round ini dengan sesi Q&A ataupun soal jawab yang kita buka kepada penonton yang menonton di FB Live dan sampai masanya nanti anda boleh ajukan soalan, insya-Allah Tuan Haji kita akan bersedia untuk menjawabnya. Okey, Tuan Haji boleh saya mulakan Tuan Haji pusingan pertama kita? Ya, silakan. Baik Tuan Haji, terima kasih. Okey, pusingan yang pertama yang saya akan mulakan soalannya. Uh, Semasa era pandemik COVID-19 ini Tuan Haji, di mana kita semua terjejas, ada para pekerja yang baik di perkhidmatan di sektor awam ataupun di sektor swasta yang mengalami tekanan dan juga cabaran ini. Ada yang terpaksa membuat 2-3 pekerjaan dan sebagainya. Ada juga yang uh, mendapat khabar yang agak mendukacitakan iaitu diberhentikan kerja. Jadi pada pendapat Tuan Haji, bagaimanakah seseorang usahawan itu dapat meneruskan ataupun dapat menjalankan perniagaan mereka dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sistematik, memandangkan semua rakyat Malaysia pada hari ini kita berada di dalam pandemik COVID-19 yang masih lagi meruncing dan tidak lagi reda-reda, Tuan Haji. Boleh Tuan Haji dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi, Cik Said Irfan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Izrin Izwan dan Cik Zaid Ashraf yang telah menyandali menganjurkan webinar pada petang ini. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat petang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, saya doakan agar webinar petang ni dapat dijalankan dengan lancar dan saya dapat jawab semua persoalan-persoalan. Okey. InsyaAllah. Soalan yang pertama yang dikemukakan tadi adalah berkaitan dengan seorang usahawan untuk menjalankan perniagaan dalam tempoh pandemik COVID ni ya. Jadi soalan ni agak khusus bagi saya sebab yang pertama saya ni perunding jurutera. Jadi saya lebih suka soalan-soalan yang bercorak teknikal kejuruteraan, tetapi tak apa, saya boleh jawab kerana saya memang ada pengalaman sebagai businessman tempoh 20 tahun saya meneruji firma kejuruteraan saya ya. Jadi pada peringkat awal pandemik yang mula berlaku pada Mei tahun sudah Mei tahun sudah. Jadi dah menjelang setahun, memang sangat mencabarlah ya. Dan memang memberi kesan kepada hasil jualan ya. Macam saya ni engineering memang beri kesan kepada business down, orang tak ada lagi datang jumpa kita nak bagi kerja ya. Sebab mereka pun menghadapi masalah yang sama kan. Malah mungkin kontrak yang saya ada tu pun mungkin tergugat, mungkin terbatal. Yalah, sama-sama ada masalah kan. Bagaimanapun kita tak perlulah kita panik. Apa orang kata, kita terutama kita sebagai seorang Islam, kita tawakal, kita berusaha, kita berdoa. InsyaAllah. Jadi saya sarankan ada beberapa langkah yang telah saya ambil lah dan boleh kita ambil. Ya. Yang pertama, dalam satu firma perniagaan, yang pertama, kurangkan perbelanjaan yang tak perlu dalam firma kita. Contoh pembelian perabot lah, set-set komputer baru kalau dah order ya. Sebab kalau kita ada lagi set perabot, komputer yang lama yang masih boleh digunakan, kenapa kita nak beli yang baru? Kita nak berjimat sebab
kita tak tahu lagi apa yang berlaku akan datang dan berapa lama tempoh pandemik ni. Ya. Betul. Langkah pertama lah. Ya. Yang kedua, kita jauhkan amalan kita daripada suka berhutang. Kan? Sebab kita tak tentu lagi kita boleh bayar ke tidak hutang-hutang ni. Kan? Nanti semata-mata kerana nak memenuhi kehendak-kehendak kita yang tak perlu, kita pun berhutang. Ambil loan sini, ambil loan sana. Ya? Beli apa kereta. Kan? Ataupun yalah benda-benda yang tak perlu, kita pun tak boleh nak ke mana. Kan? Sebab PKP ni. Jadi jauhkan diri kita daripada amalan berhutang, kecuali jika benar-benar perlu. Yang ketiga, dalam tempoh pandemik ni, kita hadkan perjalanan kita, bertemu dengan orang-orang yang tertentu hanya jika kita perlu. Kita perlu bersemuka. Almaklumlah kalau melalui telefon, WhatsApp, melalui online macam ini, orang kata kita tak puas hati, kita nak jumpa muka, kan? Dia tak ada feel tu lah Tuan Haji . Tak ada feel. Jadi kita rancang setiap aktiviti kita, setiap perjalanan kita. Sebab apa, itu semua kos. Betul. Kos. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, saya telah mengambil tindakan mengurangkan kos operasi di pejabat. Antara contohnya, kita kurangkan percetakan kertas. Kan? Orang kata macam saya ni firma Jotera, kertas bukan main banyak guna. Apa lagi bila buat pelan tu, yang pelan besar-besar, yang saiz A1, saiz AO tu. Kan? Jadi kadang-kadang kita nak minta klien kita semak. Jadi kita minta tolong pada klien kita, kalau boleh tolong semak dalam bentuk perisian PDF dulu. Kan? Betul. Ataupun kalau boleh kita cetak satu bagi dia, mana dia nak komen, kita tak perlu lagi nak cetak banyak-banyak. Kan? Jadi kita gunakan teknologi yang ada sekarang ni. Kita manfaatkan apa yang ada. Manfaatkan. Kita convert ke PDF, pada JPG, hantar kepada klien kita, kepada associate kita, apa semua, even pekerja kita. Jadi mereka terima mesej. Betul. Dan kurangkanlah percakapan telefon yang terlalu lama, sebab ini semua bil, kan? Betul. Jadi kita banyak WhatsApp, banyak lagi cara-cara yang lebih ekonomi kita nak berkomunikasi. Dan lepas tu dalam pejabat kita, mana-mana peralatan elektrik yang kita tidak perlu onkan aircon sampai 3-4, kan? Tak payah kita on semua, kita on 1-2, kan? Orang kata untuk keselesaan pekerja kita. Mereka pun memahami kita. Betul. Yang kelima ni tadi memang kita mention, pertingkatkan komunikasi melalui telefon bimbit, Telegram, maupun capaian Zoom, melalui suarat, macam kita adakan webinar pada petang ni, kan? Ya, betul. Jadi kita kena manfaatkan teknologi yang ada sekarang ni, kan? Ya, betul. Walaupun ahli mesyuarat kita ni berada di luar negara, kita masih boleh bermesyuarat. Betul. Kita boleh record. Hasilnya zaman sekarang ni pun Tuan Haji, saya rasa jarak tu tidak menjadi satu masalah lagi dah. Dengan adanya teknologi kita sekarang ni, walaupun kita terpisah dengan jarak yang jauh, tapi kita masih lagi boleh berhubung dengan cara yang macam Tuan Haji kata tadi, cara yang lebih ekonomi. Ya, benar. Kita boleh anggap ni sebagai salah satu daripada norma baru kita. Ya, betul. Kena biasa, kan? Orang kata ni nak raya ni, kan? Nak raya pun terpaksa melalui Zoom jugalah, kan? Yalah. Ada smart TV, kita boleh on kita punya application di smart TV, kan? Betul. Kalau yang jauh daripada mak ayah tu, kan? Tapi mak ayah dia tak pandai lah nak buka smart TV tu. Dia kena ada anak tolong lah. Yang mana pandai tu boleh lah, kan? Berhari raya melalui smart TV, kan? Betul. Okay.
Okey, yang keenam, okey, yang ini berkaitan dengan apa kontrak-kontrak yang kita terima. Janganlah kita terlalu memilih sangat, kan? Kadang-kadang kita fikir, alah kerja ni kecil, tak nak buat lah, kan? Kadang-kadang kerja yang kecil ni, orang panggil apa, yang itulah bayaran dia cepat, kan? Betul. Bayaran dia cepat. Orang kata apa, kadang-kadang kerja yang besar ni, bayaran dia lambat, kan? Perkara lagi, ada juga klien kita ni daripada bangsa lain, kan? Macam kita, bangsa Melayu, mungkin kita ada terima kerja daripada bangsa Cina, bangsa India, kan? Kalau ada kita yang bangsa Cina pula, mungkin ada terima klien dia pada orang Melayu, kan? Jadi kita tak tahu sebab mereka ni mungkin juga pembayar upah kerja kita yang baik, kan? Ya, betul. Jadi tak adalah isu perkauman di sini dan saya percaya semua siswa di sini bencikan sikap perkauman, ya. Betul. InsyaAllah. Okey, akhir sekali tahun lepas disebabkan masalah apa ni kemelut kewangan di firma saya lihat ada tawaran bantuan prihatin daripada kerajaan, ya, kepada usahawan-usahawan kecil, negara kecil. Jadi saya cuba apply di apa Perkeso, Perkeso. Yeah. Alhamdulillah dapat. Ya. Alhamdulillah. Orang kata apa sikit, kan? Tapi membantu, ya. Jadi sebulan firma saya menanggung lebih kurang 18,000 orang panggil apa overhead, untuk bayaran gaji, bayaran bil-bil, travel lah, macam-macam, ya. Tapi saya dapat dalam 3,500 daripada bantuan prihatin kerajaan ni. Alhamdulillah membantu dia juga, ya, membantu. Jadi, sedikit sebanyak dapat meringankan beban Tuan Haji juga. Ya, benar. Jadi orang kata apa, meringankan beban apa ni kewangan apa ni firma pejabat kita lah, bisnes kita lah, ya. Jadi untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang prihatin lah. Betul. Jadi itulah antara 7 poin yang saya ajukan di sini berkaitan dengan apa ni masalah-masalah dan kita menangani apa ni cabaran ni lah dalam tempoh COVID untuk menjalankan perniagaan. Baik, itu dia tadi kita dapat kupas, itu baru sedikit ya Tuan Haji berikan kepada kita dengan sangat tepat dan padat 7 poin yang Tuan Haji berikan, antaranya kurangkan perbelanjaan yang tak perlu, jauhkan daripada sikap berhutang dan sebagainya. Semua itu kita boleh amalkan bukan sahaja di peringkat misalnya kita ni businessman, tapi boleh juga diamalkan dalam kehidupan seharian kita sebagai orang biasa walaupun kita tidak terikat dengan apa-apa perniagaan. Jadi baik, saya akan pergi ke soalan yang kedua dalam round pertama ini. Mungkin saya ada menambah sikit kat sini lah. Boleh, silakan. Sikit poin. Macam businessman ni, kita ada banyak ambil loan, kan? Loan rumah lah, loan kereta lah, kan? Jadi kita jangan bimbang bila tengok ada bank call, loan rumah tak bayar, loan kereta tersangkut tak bayar, kan? Tahun lepas memang pihak bank ada beri moratorium, dipanggil moratorium, ya, penangguhan bayaran selama 6 bulan, kan? Jadi selepas habis 6 bulan ni ada pihak yang layak untuk sambung, ada pihak yang tak layak, kan? Jadi masalah masih belum selesai, kan? Jadi kita jangan takut, pergi jumpa bank, cerita masalah kita. Kan? Cerita pergi masalah terus, ya? kita. Kita terus jumpa pihak bank, kan? Kita jangan takut. Orang kata apa, tak nak angkat telefon ni lah, kan? Orang kata apa, lama-lama besok jadi masalah, dah kena saman pula, kan? Tapi kalau kita pergi jumpa bank atau kita pergi jumpa mana-mana pihak yang kita berhutang, kan? Kita jelaskan masalah kita, kan? Itu pun meringankan beban kewangan kita. Itu lebih baik saya rasa, Tuan Haji. Betul. Baik, saya akan pergi ke soalan yang kedua.
Kalau tadi Tuan Haji kita baru saja menerangkan tentang cara-cara bagi seorang usahawan dapat menjalankan perniagaan mereka dalam keadaan krisis pandemik COVID-19 ini. Kita beralih pula, jikalau kita dapat mendapat pandangan daripada Tuan Haji, apakah kaedah yang boleh katakan paling terbaik ataupun paling sesuai untuk mengekalkan kestabilan keuangan baik dari segi perniagaan maupun peribadi, khususnya pada krisis COVID-19 ini, Tuan Haji? Untuk soalan yang ini, orang kata apakah kaedah atau cara terbaik untuk kita pastikan kestabilan keuangan perniagaan kita. Ini orang kata lebih kepada seni pengurusan, seni pengurusan. Tetapi bagi saya ada beberapa poin, 7 poin juga, dan mungkin ada idea tambahan, kan? Jadi langkah pertama yang telah saya ambil, orang kata tak ada kaedah yang khusus lah untuk memastikan kestabilan ni. Okay? Macam mana pun langkah pertama saya ambil, kita perlu mantapkan rekod-rekod penerimaan bayaran, perbelanjaan, perakaunan kita. Jadi kita tengok balik apa rekod-rekod, apa keuangan kita, bayaran masuk, bayaran keluar, kan? Kita boleh tengok dekat situ bayaran mana yang kita boleh kurangkan, kita boleh jimatkan, kan? Jadi kita pantau setiap item-item perbelanjaan kita tu. Ya? Itu ini semua berkaitan dengan keuangan. Okay. Yang kedua, kita rancang setiap perbelanjaan kita, berhemah dalam setiap perbelanjaan. Tapi dalam masa yang sama, kita pun janganlah lokek dengan kebajikan kaki tangan kita, kan? Ya, betul. Kaki tangan saya ada 6 orang, kan? 6 orang. Kalau kita ada masalah nak bayar gaji dia orang, kita bagi tahu ada sangkut sikit, mungkin tengah bulan akan datang kita boleh bayar, kita bagi maklum, sebab mereka adalah aset kita yang sangat berguna. Ya, betul. Segala perbelanjaan kita dah boleh rancang. Segala perbelanjaan kita dah boleh senaraikan. Saya dalam firma saya, even saya punya kediaman saya pun, saya senaraikan tiap-tiap bulan. Saya dapatkan bil-bil tu. Sekarang bil elektrik pun kita boleh dapat melalui capaian aplikasi MyTNB. Ya, betul. Syarikat air pun kita boleh dapat melalui capaian aplikasi, kita ambil. Kita jangan tunggu, kan? Kita ambil, kita record. Saya guna Microsoft Excel untuk record semua anticipate perbelanjaan yang kita jangkakan, kan? Jadi daripada itu kita dah tahu dah, bulan ni ada bil elektrik, bil telefon, bil Unify, handphone, bil air, kalau ada Astro pula, kan? Jadi memang kita dah tahu perbelanjaan yang kita incur untuk kita kena bayar. Kemudian yang ketiga, kita peka lah pada klien-klien atau orang yang belum membuat bayaran kita, hutang-hutang lama tu, kan? Itu duit kita tu. Tapi janganlah bergaduh pula dengan dia orang, kan? Ya. Baik, kan? Tuan, check lah sikit, kan? Tuan, apa khabar Tuan? Kan? Kena sentiasa update lah Tuan Haji dengan mereka ni. Kena update. Jadi jangan kita anggap orang kata kita tak peka dengan hutang-hutang ni. Bukan kadang-kadang dia orang terlupa ke, kan? Ataupun tunggu kita telefon baru dia orang nak bayar ke, kan? Kita ambil manis lah, kita boleh berhubung dengan mereka, tuntutan kita tu. Macam saya ni paling teruk, saya nak buat tuntutan ialah kerja-kerja yang melibatkan kontrak kerajaan, kerana terlalu banyak birokrasi, banyak dokumen, banyak dokumen kena sediakan, kan? Tak cukup aja, kan? Ambil masa berbulan-bulan.
Betul. Okay. Yang keempat Keempat tu, Haji. Keempat, kita jangan terlalu memilih saiz nilai kontrak yang kita perolehi. Tadi kita pun ada sebut orang kata kadang-kadang kontrak kerja kecil ni lebih menguntungkan dan bayaran dia cepat kan. Betul. Dua orang ni dia kontraktor kelas besar kan. Nak berniaga nak tunggu yang besar-besar aje. Sekarang ni mana ada projek yang besar-besar, juta-juta, bilion-bilion kan. Malah kalau kontraktor kelas besar, kalau dia buat kerja-kerja kecil, kerja tanpa jalan ke, buat renovasi rumah ke, kan, orang kata kerja-kerja kecil ni banyak membantu banyak membantu. Okay. Yang kelima, pastikan setiap kontrak kerja yang kita perolehi kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh sehingga siap memenuhi kehendak klien kita. Kita belum tahu dengan rekod baik yang kita ada, dia akan bagi kita lagi kontrak kerja, bagi lagi kita bisnes di masa-masa akan datang. Betul. Jadi orang kata kita dapat projek, terutama kontraktor yang dapat projek kerajaan ni kan, bersikap rajin, peka, pantau kerja, rancang kerja, update pada klien apa kerja dia dah buat kan. Jadi orang kata InsyaAllah kerja-kerja tu bila siap, orang kata klien kita pun happy. Macam nak siapkan rumah banglo, mestilah tuan rumah tu nak tengok rumah dia cantik kan. Nak tengok rumah dia tu orang kata seronok untuk keluarga dia duduk kan. Jadi dia mungkin datang komen, dia kata dia tak suka ni, tak mau pakai ni kan. Kita ikut je apa dia nak kan. Tapi sebelum ikut tu cita rasa pada mereka ikut cita rasa. Tapi sebelum tu pastikanlah kita punya ikatan kontrak tu ya, betul. Okay, yang keenam, selain daripada menjalankan bisnes kita yang sedia ada, macam saya ni lebih pada firma perunding lah kan, buat reka bentuk pelan, buat pelan-pelan perumahan dengan pihak pemaju perumahan kan. Tapi sekarang ni market dah slow, orang kata akibat daripada pandemik ni Jadi cara lain kita boleh berusaha untuk menambah pendapatan dengan menjalankan bisnes sampingan Sekarang ni banyak dalam Facebook ada bisnes online betul Haji. Yang boleh membantu kita untuk dapat pendapatan sampingan kan. Betul. Tak kurang juga ada antara businessman yang kita lihat jadi Grab ataupun Panda Food Rider ya betul. Kan. Yelah maklum masalah duit ni kan, terpaksa kerja lebih, waktu terluang dia kerja jadi pump attendant lah kan. Betul. Tapi kalau secara sila. Kalau kerja-kerja macam tu pun sebenarnya Tuan Haji, kalau dilakukan dengan cara yang betul, disusun atur jadual kerjanya, saya rasa itu pun dapat menampung lompong-lompong yang macam beban yang dialami oleh mereka. Saya rasa kalau kena caranya boleh juga menjana pendapatan yang baik, saya rasa. Ya, benar. Benar sebab kadang-kadang bisnes yang kita anggap sampingan ni pula boleh jadi lebih menguntungkan, lebih pula income dia daripada bisnes kita yang sedia ada. Maklumlah rezeki ni Allah Taala yang tentukan kita sebagai orang berniaga ni kan. Dan secara jujur saya pun ada buat bisnes sampingan juga kan, jual baju organik jual baju organik SIM card ni ada program Tunwau ni orang panggil kan. Jadi kita rajin bercerita, rajin bercakap, rajin cari pembeli kan untuk bisnes sampingan ni. Tetapi ada masalah pula saya ni kan, bukan apa, sebab saya ni consulting engineer, tiba-tiba nak jual baja pada klien pemaju saya kan. Dah ada tanya saya balik,
kau ni Arif, kau ni meniaga baja ke? Kau engineer? Macam dah lari bidang lah katanya. Dia melawak lah kan. Yalah. Tapi tak apalah, semua faham. Kita ni semua terpaksa berusaha mencari pendapatan sampingan. Ya. Dan alhamdulillah daripada pendapatan sampingan ni ada juga sikit-sikit membantu saya. Dan akhir sekali ketujuh, disiplinkan diri, pertingkatkan tabungan peribadi, jangan terpedaya dengan setengah-setengah rakan kita yang suka berbelanja secara mewah. Ya? Jadi orang kata apa, kita disiplin diri, cuba buat tabungan, simpan duit. Ya? Orang kata apa, cekalkan hati, jangan ikut nafsu nak berbelanja, tambah-tambah ni nak raya kan. Nak baju raya, nak beli perkakasan baru kan, macam-macam nak beli, habis duit beratus, beribu kan. Betul. Raya pula kita kan boleh pergi mana kan, PKP ni. Kalau kita nak perhabis pun, tapi untuk satu hari je, lepas tu pula kita tak boleh ke mana, betul tak? Macam rugi. Untuk satu hari, lepas tu baju raya tu tergantung balik, tunggu setahun lagi. Betul, setahun sekali je pakai. Yelah, tapi tak apalah, kita ukur baju di badan sendirilah, orang kata apa. Betul. Tapi amalan tabungan ni memang orang kata satu amalan yang baik lah. Ya? Betul. Dia tidak akan merugikan kita, Tuan Haji, ya? Tak akan merugikan kita. Ini semua berkaitan dengan kewangan ni. Jadi inilah antara poin-poin yang saya dapat bentangkan. Betul. Yeah. Saya sangat tertarik dengan poin-poin dalam yang telah Tuan Haji kita perjelaskan kepada kita tadi. Dan saya sangat, yang menarik perhatian saya ialah melakukan bisnes sampingan itu. Untuk macam makluman Tuan Haji pun, kalau mahasiswa di Universiti Sultan Azlan Shah ini pun, mereka pun walaupun baik secara fizikal ataupun di online, mereka memang ada melakukan perniagaan sampingan. Bahkan ada pelajar dari bukan kos perniagaan sekalipun, ada yang kos konseling, ada yang kos Islamik, kewangan Islamik dan sebagainya. Tetapi mereka juga turut mengambil kesempatan untuk melakukan bisnes sampingan. Ada banyak pilihan kita sekarang. Ada yang meniaga cornflake, homemade, ada yang meniaga kuih-kuih di musim raya ni, ada yang meniaga manis-manisan. Dan betul kata Tuan Haji tadi tu, kita kena ambil kesempatan ini untuk menjana pendapatan kita dengan lebih lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nasihat saya, sebab pendapatan sampingan ni sampingan lah, tetapi jangan sampai kita hilang fokus sebagai mahasiswa untuk tamatkan pengajian kita. Kan? Jadi sama juga macam saya pun, saya tak boleh hilang fokus dengan bisnes asal saya. Kan? Waktu kita masih ada kontrak yang dipertanggungjawabkan. Ya? Jadi orang kata sampingan di sampingan. InsyaAllah. Dahulukan yang lebih penting, yang lebih mustahak, insyaAllah. Ya. Okey, kepada para penonton kita di FB Live, jangan lupa untuk sentiasa tekan button like dan tekan button share untuk kita merancakkan lagi webinar kita pada petang ini. Tekan like banyak-banyak, tekan share banyak-banyak. InsyaAllah nanti kalau kita dapat sambutan yang menggalakkan kali ini, mungkin insyaAllah kita ada sambungan nanti, kita doa-doakan. Baik Tuan Haji, saya akan beralih ke pusingan yang kedua. Dan kali ini kita akan membincangkan mengenai topik ataupun terma yang selalu kita dengar sejak mutakhir ini, sejak setahun kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, iaitu norma baharu. Seperti kami juga Tuan Haji, dulu kami belajar secara fizikal. Tuan Haji pun belajar secara fizikal. Dan setelah munculnya wabak pandemik COVID-19 ini, keadaannya berubah sekelip mata. Yang dulu kita boleh pergi kelas fizikal,
mungkin kita ambil ringan tentang kelas fizikal sewaktu itu, sekarang barulah kami ini sebagai mahasiswa merasakan kelas fizikal itu lebih baik. Tapi apakan daya kami, keadaan situasi ini menghalang. Bukan saja di USAS di Perak, malahan di seluruh Malaysia juga kami belajar di atas talian ataupun ODL, online distance learning. Dan ini adalah norma baharu yang kami amalkan, bukan sahaja bagi mahasiswa tetapi bagi para pensyarah, bagi para pendidik. Mereka juga harus mengadaptasikan diri mereka dengan norma baharu. Mengikut pengalaman peribadi Tuan Haji menguruskan firma konsultasi ini, apa pula norma baharu yang Tuan Haji dan pekerja-pekerja di syarikat amalkan semasa wabak pandemik ini? Silakan Tuan Haji. Jadi berkaitan dengan norma baru dalam zaman pandemik ni, memang semua orang terpaksa amalkan. Orang kata apa, memang di peringkat universiti pun, walaupun anak saya yang ada menuntut di Universiti Teknologi Malaysia Melaka, UTM, dia pun banyak online Zoom daripada rumah. Tapi orang kata kita tak boleh ambil kesempatan kerana di rumah kita boleh relax lah apa semua kan. Kita tetap kena disiplinkan diri. Dan saya pasti para pencara memang memantau student-student yang menyertai Zoom online. Jadi untuk dalam bisnes pula, memang pematuhan SOP Standard Operating Procedure yang ditetapkan oleh kerajaan kepada semua kaki tangan lah. Jadi di pejabat kita pun kita ada alat mengambil suhu, dan kita dah daftar dengan MySejahtera untuk kita punya pekerja-pekerja datang ataupun ada tetamu kita datang ke pejabat untuk mengambil suhu, scan MySejahtera dan memastikan kawalan penjarakan. Jadi itu memang standard lah. Semua syarikat kena mematuhi itu. Apalagi construction yang kedua, macam saya, kaki tangan saya, walaupun tak ramai, tapi kalau ada antara mereka yang kurang sihat, yang ada bergejala, saya minta dia jangan datang pejabat. Walaupun ada ahli keluarga kaki tangan tu pun yang ada sakit, tak sihat, bergejala, pun saya minta kaki tangan tidak perlu ke pejabat. Jadi kalau dia dapat menjalankan kerja daripada rumah, buatlah kerja daripada rumah. Sebab apa? Ini semua sebagai langkah untuk mengelak risiko jangkitan COVID-19 kepada kaki tangan yang lain. Kalau dah berjangkit ni memang masalah. Memang masalah besar. Okey, yang ketiga, saya hadkan tempoh bekerja di pejabat dulu 5 hari seminggu. Tapi sekarang saya hadkan kepada 4 hari aja seminggu. Isnin hingga Khamis. Jadi saya beri kebebasan mana-mana kaki tangan yang nak datang bekerja pada hari Jumaat pun kita tiada halangan. Yang mana nak bekerja daripada rumah, bolehlah bekerja daripada rumah pada hari Jumaat. Sebab macam firma saya ni bukan macam kilang, bukan macam kontraktor. Kena physically hadir untuk jalankan kerja, kan? Sebab macam firma saya ni banyak kepada design, semua banyak menggunakan perisian komputer. Lepas tu orang kata banyak koresponden aja. Surat menyurat kan? Apa-apa kita berhubung melalui WhatsApp. Betul. Jadi tak ada menghalang apa-apa untuk perjalanan pentadbiran kurma kita. Betul. Dan last kali dari semasa ke semasa kita bagi taklimat, kita nasihat pada kaki tangan agar mematuhi SOP. Okey.
jika walaupun dia pergi ke mana-mana termasuklah maklumlah kadang-kadang waktu rehat tengah hari kaki tangan ni keluar nak pergi makan, pergi gerai, pergi restoran, kan? Pastikan mereka ni jangan leka pakai face mask yang apa ni sesuai, yang lengkap, ya. Masjid, ya. Jadi SOP itu bukan kata di pejabat, di mana-mana mereka pergi. Ya. Betul. Ini betul. Ingatkanlah senantiasa kepada staf kita, walaupun pada klien kita, walaupun kawan-kawan kita, ya, patuhi. Selalu kita dalam Facebook kan kita ada hashtag patuhi. Kita jaga kita, ya. Kita jaga kita, ya. Betul. Jadi itulah antara norma baru yang firma saya ambil untuk orang kata apa standard operating procedure ni, ya, dalam usaha menangani COVID-19 ni. Betul. InsyaAllah harap-harap Tuan Haji dengan usaha yang Tuan Haji lakukan dan juga kami di universiti juga semua mahasiswa pun melakukan norma baru ini, kita sama-samalah berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak penyakit ini dan memberi kesembuhan pada mereka-mereka yang telah pun dijangkiti penyakit ini. Semoga keadaan dapat kembali seperti biasa, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Biasa kita berdoa. Baik. Okey Tuan Haji, soalan saya yang seterusnya. Apakah pula cabaran dari sudut perniagaan ataupun cabaran peribadi yang dialami oleh Tuan Haji sendiri semasa pandemik COVID-19 ini, yang boleh Tuan Haji kongsikan sedikit cara Tuan Haji berdepan dengan cabaran itu dan juga cara Tuan Haji mengatasi masalah ataupun cabaran-cabaran itu. Silakan. Okay. Memang terlalu banyak cabaran lah semenjak daripada suasana pandemik ni, ya. Apalagi bila kita nak berurusan dengan klien kita, dan saya ni lebih banyak berurusan projek-projek kontrak kerajaan, ya. Orang kata apa, banyak di Putrajaya. Jadi acap kali daripada hal ini, segala urusan-urusan saya dengan pihak klien, pihak jabatan kerajaan, sebab saya bukan saja berurusan dengan jabatan kerajaan, kontrak klien saya di Putrajaya sahaja. Saya sebagai consulting engineer, saya juga banyak berurusan dengan authority, ya, JKR, Majlis Perbandaran, JPS, Indah Water, sebab pelan-pelan saya ni semua perlukan kelulusan mereka, kan? Jadi kadang-kadang nak pergi tak boleh pergi sebab pejabat mereka ditutup akibat kuarantin, kan? Jadi dah tertangguh urusan kita kat situ, ya. Jadi bila tertangguh urusan kita, projek boleh tergendala. Betul. Ya, projek yang kita rancang selama ni bersama klien mungkin tergendala. Dan saya dengan pihak kerajaan pula di Putrajaya selalu terhalang saya nak pergi ke Putrajaya sebab saya selain daripada nak dapat kelulusan endorsement projek pun saya ada buat tuntutan bayaran, kan. Jadi kadang-kadang dekat bahagian akaun mereka tutup. Kuarantin. Aduh. Ada pegawai dia tak dapat datang ataupun work from home, kan. Saya memang pening kepala sebab saya pasti memang bayaran saya akan tertangguh akibat daripada suasana ini, ya. Jadi kebanyakan pejabat dia kuarantin sampai 14 hari, kan. Bayangkan, itulah. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar kawalan kita lah, ya. Di luar kawalan kita. Jadi untuk menangani isu ni, orang kata apa, kita terpaksalah berbalik kepada perancangan kewangan kita, kan. Dan kalau kita ada berhutang dengan staf staf kita dari segi gaji tertunggak, kita maklumlah kepada mereka, tapi alhamdulillah setakat ni kaki tangan saya semua berikan kerjasama. Mereka
pun ada juga yang buat bisnes sampingan ya. Ada kaki tangan saya yang jual kuih raya musim raya ni kan. Ada yang ada jual serunding pada saya pun beli juga serunding kan daripada yalah. Kita bantu-membantu kan. Betul. Tak ada kita dapat nak buat apa. Betul. Sebut pasal raya tadi Tuan Haji, kalau mengikut kebiasaannya lah, kalau tiada COVID-19 ni, Tuan Haji akan pulang beraya di negeri Perak lah. Benar. Benar. Kalau tak ada pandemik ni, orang kata apa, tak adalah PKP kan. Yalah. Jadi kata kita balik kampung raya lah Yop kan. Balik ke Teluk Intan lah ya. Balik ke Sitiawan. Okey. Baik. Yang saya di Sitiawan. Tapi semenjak daripada pandemik ni, kami adik-beradik dah pindahkan mak ayah duduk dekat rumah adik kan. Supaya senang ada yang menjaga. Dibangi ya. Dibangi dekat sikit Melaka. Yalah. Itu sajalah jadi cabaran yang kita hadapi. Baik Tuan Haji. Okey. Ingin saya ingatkan lagi sekali kepada tuan-tuan, puan-puan yang menonton, yang mengikuti siaran langsung kita pada petang ini di Facebook Live, supaya terus bersama kami dan bersama Tuan Haji juga, terus tekan button like dan button share di Facebook anda. Dan kita ada lagi satu round, iaitu round yang ketiga, round terakhir. Dan kemudian kita akan buka Q&A, soalan daripada penonton. Kita buka untuk mereka bertanya kepada Tuan Haji, dan boleh komen sebentar saja lagi. Selepas tamat pusingan ketiga ini, anda semua boleh tinggalkan komen anda atau tinggalkan pertanyaan anda di ruangan komen. Dan e-sijil juga, link untuk mendapat e-sijil akan kami berikan di penghujung forum nanti. Jadi minta anda semua untuk terus bersama dengan kami sikit saja lagi. InsyaAllah kita akan sediakan e-sijil yang ada tanda tangan daripada Dekan Universiti Sultan Azlan Shah sendiri. Dan insyaAllah sijil ini bukanlah sijil yang ataupun orang kata macam kosong-kosong, biasa-biasa saja. Sijil ini insyaAllah boleh digunakan sebagai tanda kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti perkongsian yang bermanfaat seperti ini. Okey, baik. Saya akan terus ke pusingan ketiga. Kita akan berbincang mengenai pengalaman Tuan Haji Muhammad Arif kita yang saya yakin banyak dan mendalam pengalaman beliau. Tuan Haji, bolehkah Tuan Haji menceritakan sedikit? Kalau kita tengok di sini biodata Tuan Haji pernah menuntut di Southern Illinois University at Edwardsville, USA. Dan Tuan Haji juga merupakan kelulusan ijazah Bachelor of Engineering in Civil. Dan bolehkah Tuan Haji menceritakan sedikit kepada kami yang mahasiswa ini yang menuntut di Malaysia ini, perbezaan situasinya belajar menuntut ilmu di luar negara dan juga perbezaannya dengan di Malaysia ini. Bagaimanakah budaya mereka dan sebagainya. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Jadi apa tu cerita pasal perbezaan belajar luar negara dengan di Malaysia ni, saya sendiri pun tak tahulah di Malaysia ni macam mana, tapi melalui pengalaman saya tengok adik saya yang belajar di Universiti Melaya, di UKM, mereka pun okey juga, baik juga Jadi saya memang menerima ijazah sarjana kejuruteraan awam pada Jun 84. Saya masuk ke universiti tu pada Januari 1981. Tapi bulan Jun tahun 84, dalam tempoh 3 tahun 6 bulan saya dah habis dah. Dah dapat saya punya first degree dah. Dan rasanya di Malaysia tak ada orang, tak tahulah, saya tak pastilah boleh dapat degree dalam tempoh 3 tahun 6 bulan tu. Tapi waktu tu saya disyaratkan supaya buat master. Tapi tak sampai tempoh, kerajaan telah panggil saya balik. Dia kata tak perlu buat master sebab universiti tu telah diiktiraf oleh kerajaan.
Malaysia. Okay. Kerana di universiti saya tu dia orang menggunakan quarter system, dia bukan semester. Semester ni tiga penggal. Quarter ni dia 4 penggal, maknanya satu penggal tu ada 3 bulan dalam setahun pengajian. Universiti saya tu dia lain sikit. Berbeza sikit tu aja. Berbeza sikit. Jadi dia di Universiti SIUE tu maklum dia orang universiti dia orang nak kata besar tak besar tapi boleh tahan juga. Hampir semua subjek tiap-tiap kuarter tu ada, atau setidak-tidaknya 2 kali setahun tu ada, Jadi maknanya kalau kita gagal kuarter pertama, kita boleh ulang subjek tertentu yang kita gagal tu pada kuarter-kuarter yang ada akan datang, dia tak perlu tunggu tahun depan. Contohnya macam gagal kalkulus. Okay. So kita boleh repeat subjek kita untuk kuarter yang akan datang. Tapi memanglah kena bayar kan. Mungkin saya pun tak ingat waktu tu kerajaan dia agak fleksibel. Mana-mana pelajar yang ada gagas sekali satu subjek, dia orang beri kelonggaran untuk menanggung pembayaran ulangan. Jadi bila ada sistem kuarter macam ni, dia tak membantutlah rancangan pelajar kalau kita nak tamat cepat ataupun tamat ikut rancangan kita. Jadi bagaimanapun itu tertakluk kepada kesungguhan pelajar terbabit lah. Jadi macam saya tu hari, saya tak nak orang kata bergepren-gepren ni tak murah kan. Orang kata bersosial sini, bercampur sini kan. Relax semua kan. Jadi saya nak balik cepat. Cepat. Jadi mana subjek yang kurang memuaskan, saya repeat. Ataupun di sana dia pakai credit hour. Dia credit hour dalam satu kuarter tu normally dia antara 15 hingga 16 credit hour kan. Tetapi saya ada abnormal beberapa kuarter tu agak abnormal. Saya ambil 5 subjek sekali sampai 24 credit hour. Sampai malam belajar. Dalam tujuh salji tu saya kayu basikal pergi kuliah. Kan petang pukul 7 sana 7 malam dah gelap kan. 7 malam dah gelap. Orang kata sampai malam memang saya rasa saya tak harus buang masa dan memang bercita-cita untuk tamat pengajian segera waktu tu. Jadi Tuan Haji memang berkesempatan lah untuk kiranya merasai kelebihan iklim sana, empat musim di sana. Bagaimana Tuan Haji menyesuaikan diri lah? Maklumlah kita ni orang Melayu kan, kita ada tu kan tak tahan sejuk macam mana kalau di sana tu macam mana orang kata peralihan tu Tuan Haji biasakan diri? Okey. Memang orang kata cultural shock, weather shock kan, sampai sana aja setakat pakai baju kot aja memang tak boleh. Memang sejuk tu mencengkam. Turun-turun aja kapal terbang ataupun keluar daripada terminal kapal terbang, sejuk mencengkam, telinga macam pedih, sebab terlalu sejuk, dia punya suhu dia mencecah bawah daripada kosong, bawah daripada sifar, kan. Jadi orang kata tapi tak apa, sebab kita anggap inilah kita nak merasa pengalaman tempat orang ni, kan. Kalau follow saya punya Facebook saya ada satu album dipanggil Nostalgia USA, kan. Ada 300 gambar-gambar yang saya upload, yang boleh lihat, antaranya main salji. Main salji tu Haji main salji. Orang putih kita ketawa tengok kita budak Melayu main baling-baling salji. Yelah. Tapi tak apa. Demo dah selalu tengok, tak apalah kan. Benda tu senang kat demo. Jadi kita enjoy. Walaupun saya tamat awal, tapi saya masih berkesempatan dapat travel separuh daripada benua Amerika Syarikat tu. Saya boleh sampai ke Kanada.
kan. Sebab ada satu kuarter tu saya memang cuti penuh, kan. Dan ada satu kuarter saya boleh balik Malaysia bercuti di bawah kerajaan lepas 2 tahun. Kan? Okeylah, alhamdulillah. Terancanglah. Baik Tuan Haji. Tadi kita telah berbincang dengan perbezaan budayanya, cara mereka di sana. Jadi kalau boleh kita tanya pengalaman Tuan Haji yang belajar di sana selama 3 tahun, apakah budaya pembelajaran mahasiswa di sana, di tempat Tuan Haji menuntut ilmu itu, apakah budaya pembelajaran di Amerika Syarikat yang boleh kami mahasiswa di Malaysia ini contohi dan amalkan di Malaysia ini, Tuan Haji? Okey, budaya pembelajaran di Amerika Syarikat ni, kita tengok sungguh pun budaya pelajar-pelajar tempatan di Amerika Syarikat tu, ialah kebanyakan orang putih ni, Mak Saleh lah, kan, black lah, kan. Dia orang ni cenderung kepada budaya barat. Pergaulan bebas lelaki perempuan, alkohol, mabuk, yang memang kita tak boleh ikut lah, kan. Tetapi dari segi disiplin, mereka ni waktu belajar rasanya mereka ni lebih baik daripada pelajar-pelajar Malaysia kita yang berada di sana waktu tu lah, ya. Mereka hadir semua kelas. Semua kelas mereka hadir. Tak ada ponteng tanpa sebab. Mereka rajin dan tak segan bertanya dengan pensyarah sekalipun soalan tu tak masuk akal. Lepas kelas, mereka berkumpul sesama sendiri untuk diskusi apa yang telah dipelajari lepas kelas. Kalau waktu sama tu, nampaklah mereka ni beronggok-ronggok di laman-laman universiti ni, taman-taman universiti ni, musim sama ni ataupun musim bunga, ya. Mereka menikmati cuaca, sambil tu mereka berdiskusi, kan. Jadi kita lihat kat sana, saya tak ingat, tapi rasanya memang tak ada mana-mana pelajar tempatan sana yang gagal memperolehi ijazah. Tak ada. Alhamdulillah. Mungkin kerana bayaran untuk pengajian universiti ni mereka cari sendiri, tanggung sendiri. Mungkin mak ayah mereka dan mereka tak berupaya untuk membazirkan kewangan mereka. Macam kita ni, orang budak Malaysia macam saya, tajaan JPA, kan, Jabatan Awam Kerajaan, kan, dan saya terikat kontrak kerajaan, kerja 10 tahun, kan. Orang kata duit masuk aja setiap bulan, setiap 2 bulan beasiswa masuk, kan. 400 US dollar waktu tu, kan. Tapi kita pegang amanah lah, walaupun itu bukan duit kita, kan. Rakyat, kita pegang amanah, kita jangan hampakan cita-cita hasrat kerajaan. Betul. Dan juga hasrat mak ayah kita juga yang dah tugas lumus menghantar kita. Betul. Tak lihat kita berjaya, ya. Betul. Jadi macam Tuan Haji kata tadi tu, walaupun mereka orang-orang Mak Saleh ni di Amerika Syarikat ni, walaupun mereka ada masanya kalau diorang berfoya-foya tu memang betul-betul berfoya-foya, tapi dari segi akademiknya mereka tetap serius. Maknanya kelas datang, tak ada ponteng, tak ada orang istilahnya tuang kelas, tak ada, ya Tuan Haji, ya. Ya. Ada classmate saya, pelajar yang dah tua, waktu tu 50 tahun umur dia. Umur 50 tahun, Mak Saleh, umur 50 tahun masuk belajar, nak ambil ijazah, kan. Tapi usia tak menghalang mereka ni nak buat ijazah, kan. Sebab orang kata mereka ni jenis yang tekat. Yelah, dia bila kita dah masuk ke peringkat universiti ni, Tuan Haji, usia itu bukan satu lagi penghalang lah untuk kita terus menimba ilmu. Orang kata belajar ni sampai ke liang lahat, kan. Ilmu tu sampai ke liang lahat. Jadi tak terlambat pun untuk kita. Lagi untuk anak-anak muda di luar sana yang baru berumur awal 20-an. Kalau rasa macam
nak sambung belajar tu, bagi saya, pendapat saya rasa boleh teruskan belajar, tidak terlalu terlambat. Walaupun kita dah ada pekerjaan sebagainya, tapi masih boleh kita menyambungkan pelajaran kita. Tidak terlalu Saya terlambat lagi. Boleh katakan di sana seolah macam apa, kalau kita kat sini kita belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang betul, orang kata apa, sesuai, yang baik lah kan. Tetapi di sana mereka ni macam terbalik pula. Mereka ni bekerja dahulu bekerja bersungguh-sungguh, dapatkan duit untuk dapatkan pelajaran ataupun pengiktirafan ijazah yang walaupun usia dah tua kan. We work to get a good education. Kat sini kita belajar untuk dapatkan bekerja yang baik. Macam terbalik pula Tuan Haji ya. Terbalik lah. Tapi saya rasa itu antara budaya yang boleh kita amalkan lah di sini. Kita tak perlu rasa malu kalau rakan-rakan yang sebaya dengan kita mungkin dah ada kerja yang tetap, tapi kita masih lagi belajar. Bagi saya, dia balik pada soalan rezeki lah ya Tuan Haji ya. Dia kalau niat kita tu, insyaAllah kalau betul dengan caranya yang betul, insyaAllah akan dipermudahkan. InsyaAllah. Baik Tuan Haji, kita dah tamat ketiga-tiga pusingan kita. Jadi kita akan beralih ke sesi soal jawab yang akan diajukan di ruangan komen di Facebook Live. Tapi sebelum itu, ingin saya ingatkan lagi sekali kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti siaran langsung kita ini, untuk macam saya kata tadi, daripada awal tadi, boleh tekan butang like, boleh tekan button share di Facebook anda, dan isi-email akan kami berikan di penghujung forum ini selepas selesai sesi soal dan jawab yang akan kita buka di ruangan komen. Jadi pada para penonton, dialu-alukan, anda boleh bertanya soalan-soalan di ruangan komen. InsyaAllah kalau banyak sangat kita akan tapis lah, tapi insyaAllah Tuan Haji, kita boleh jawab Tuan Haji di pertanyaan mereka. Baik. Jadi kita buka pada para penonton untuk boleh ajukan soalan di ruangan komen kita di Facebook Live kita. Silakan, boleh hantar sekarang. Tuan Haji, saya dapat soalan yang pertama daripada penonton kita, Muhammad Amin, saudara Muhammad Amin. Beliau bertanya kepada Tuan Haji, bolehkah saya mendapatkan pandangan ataupun pendapat dari Tuan Haji, apakah cara yang terbaik untuk mengekalkan kestabilan keuangan perniagaan saya sebagai seorang mahasiswa pada masa ini. Saudara Amin ini bertanya, bagaimanakah cara seorang mahasiswa itu yang melakukan perniagaan sampingan untuk beliau menstabilkan tahap keuangan beliau, baik dari segi perniagaan ataupun peribadi, dalam konteks mahasiswa Tuan Haji. Okey, sebenarnya memang tadi kita ada huraikan berkaitan dengan nak mengekalkan kestabilan keuangan peribadi maupun perniagaan. Rasanya tak jauh beza tu. Ya, betul. Jadi saya boleh ulang lagi sekali kat sini. Boleh. Kita rancang keuangan kita lah, kan? Rancang keuangan kita, rancang perbelanjaan kita, rancang semua liability kita yang kita kena bayar, kan? Orang kata apa, ada bil-bil apa yang kita kena bayar, kan? Macam pelajar ni, saya tak tahulah apa yang kena buat bayaran, kan? Tapi orang kata apa, ramai pelajar dia membuat bisnes sampingan lah, rasanya lah, kan? Orang kata apa, untuk mendapat apa ni, kewangan yang lebih untuk perbelanjaan, untuk menampung masalah-masalah kewangan. Dan apa tu, tapi Pak saya kata tadi, kita jangan
hilang fokus dengan objektif utama kita. Itu belajar. Sampai hilang fokus. Mungkin kita boleh ambil macam Tuan Haji menerangkan tadi di pengalaman Tuan Haji di SIUE itu, Tuan Haji pun habis cepat sebab Tuan Haji betul-betul fokus, tak ada nak berkapal-kapal ke ataupun bercinta-cinta, bersosial-sosial ni. Itu pun saya rasa boleh juga menjawab soalan pada yang bertanya ni. Kalau untuk menstabilkan kewangan, saya rasa kurang-kurangkanlah yang tidak perlu itu, kita utamakan dulu yang patut kita perlukan. Berbelanja kalau yang budak lelaki ni jangan nak berbelanja awet lebih sangat. Betul Tuan Haji. Lah kan. Sebab betul. Yelah cerita pasal jodoh ni kan, orang kata apa, kalau kita betul-betul suka sama suka, tapi ni waktu kita kena bersabar dekat sinilah kita tengok kejujuran masing-masing orang kata bersabar. Jauhkan daripada orang kata apa pergaulan yang macam ni lah kan. Tak apa, ada jodoh. Betul je, kadang-kadang dia darah muda ni dia mudah terikut kan. Itu yang mencabar tu kadang. Saya pun ada anak saya kan, apa tu di UK dan sedang belajar di UTM ni, pun saya beri nasihat yang sama kan. Betul. Saya tak malah berkawan kan, tapi kalau sampai melibatkan keluar duit poket belanja kan, dekat situlah yang pelajar ni banyak apa orang kata keluar duit ni kan. Situ pun nanti dah pening kepala juga Tuan Haji. Okey, baik Tuan Haji. Kita ada soalan dari penonton, iaitu saudari Nurin Afikah. Beliau mengajukan soalan, Tuan Haji, saya agak terkesan dengan situasi pandemik di dalam bisnes yang saya buat pada ketika ini, iaitu kurang mendapat permintaan daripada pelanggan dan kurang mendapat sambutan. Bagaimanakah cara untuk saya meningkatkan semula perniagaan saya, Tuan Haji? Soalan daripada saudari Nurin Afikah. Nurin, berkaitan dengan apa orang panggil bisnes ni kita tolak ke tepi sekejap isu fokus pembelajaran jadi isu bisnes ni memang semua orang terkesan. Orang kata kontrak tak dapat, kontrak kurang, pembelian daripada orang tak ada kan, memang terkesan. Jadi orang kata apa, kita kena bekerja keras lah mempromosi. Sekarang ni banyak apa orang kata apa grup-grup ataupun rangkaian bisnes dalam apa ni maya, dalam Facebook dalam WhatsApp grup-grup yang kita boleh join untuk mempromosikan produk kita kan, even pada kawan-kawan kita pun kan. Jadi kita terus berusaha lah, itulah saja cara yang apa ni kita boleh buat mempromosi, teruskan mempromosi ya. Sekarang ni pun Tuan Haji, anak-anak muda sekarang pun saya rasa mereka memang dah terdedah dah dengan social media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi mereka pun lebih mahir. Cuma perlu orang kata digilapkan lagi skill marketing mereka itu untuk lebih dikenali dengan cara-cara yang betul. Sebab kadang-kadang Tuan Haji, apa yang saya perhatikan kadang baik dari peniaga kecil mungkin agak kurang lah buat benda ni, tapi kadang-kadang ada peniaga-peniaga yang dah mempunyai syarikat ternama sekalipun, mereka gemar mencari orang cakap publicity murahan ataupun marketing murahan. Dia buat satu benda dan dia kena kecam, lepas tu dia buat permohonan maaf, tapi dia punya matlamat asal dia ialah untuk memberitahu pada orang tentang produk dia. Bagi saya itu adalah, mungkin dia berjaya memberi orang ramai tahu tentang perniagaan dia, tapi itu adalah untuk jangka masa panjang dia tidak begitu baik lah saya kira, sebab dia macam mencacatkan sikit tanggapan orang tentang produk dia tu. Ya betul. Keterampilan tu nak kena jaga. Dan seperkara lagi perlu saya ingatkan kat sini, kalau kita terlalu sangat mempromosi dan terlalu banyak demand pembelian sehingga kita sendiri tidak berupaya nak menepati kendak-kendak pembeli ni, pun banyak masalah tu nanti banyak masalah. Sebab nanti kita sendiri kena blacklist ataupun kena
apa ni dipanjangkan aduan dipanjangkan aduan. Kita tak nak masalah kan. Jadi berpada-pada jugalah dalam kita buat marketing. Saya pun tak tahu kan, tapi macam saya mempromosi saya punya baja ni kan, Milagro orang panggil apa tu. Saya ada WhatsApp group, saya create lah satu advertisement, satu video kan, saya hantarlah mana-mana kawan-kawan WhatsApp group, dalam Facebook, grup-grup community kan. Alhamdulillah lah, adalah orang beli kan. Yalah, mungkin kalau kita promote dalam 10 kali tu, bukannya 10 kali tu orang beli, tapi at least dia tahu kewujudan kita, produk kita. Jadi Tuan Haji, ini pertanyaan dari saya sendirilah kan. Memandangkan saya dah berada di, orang kata, hujung-hujung lah tahun pembelajaran saya cuma berbaki lagi setahun saja. Dan apakah nasihat Tuan Haji untuk saya dan juga rakan-rakan yang lain yang bakal tamat pengajian ini, dan jikalau mereka misal katanya nak menerus ataupun menerjun ke dalam bidang perniagaan ini dengan pengalaman Tuan Haji yang dah ada 20 tahun sebagai prinsipal di syarikat konsultansi juruteraan Tuan Haji, apakah nasihat ataupun tips-tips yang boleh Tuan Haji kongsikan kepada kami yang akan mungkin ada dalam penonton kami di FB Live ni juga yang mungkin nak berminat nak jadi usahawan satu hari nanti, atau nak jadi mempunyai syarikat sendiri seperti Tuan Haji. Jadi apakah nasihat-nasihat daripada Tuan Haji? Okay, nasihat saya yang pertama, fokus dengan pengajian kita untuk kita dapatkan ijazah sarjana muda. Jadi siswa semua kat sini mungkin ada akan memperolehi ijazah sarjana muda accountant lah, business lah, management lah, dan macam-macam lagi. Jadi fokus biar kita ada title ijazah sarjana muda. Tetapi apabila kita dah tamat belajar nanti, kita boleh diversify kita punya, orang kata bidang. Kita tak perlu lagi fokus apa yang kita dah capai. Contohnya kalau kita dah berjaya dalam accountant, akan datang tak tahu, mungkin kita jadi kontraktor binaan bangunan pula kan? Betul. Mungkin lari bidangnya kan? Lari bidang pula kan. Tapi tak apa kan, sebab orang kata asas kita tu sudah ada. Asas kita tu sudah ada. Betul. Mungkin macam kawan saya, dia bidang IT. Ijazah bidang IT. Tapi dia jadi pengusaha stesen minyak Shell. Oh. Berjaya. Lain. Tapi boleh berjaya Tuan Haji boleh berjaya. Betul. Jadi kita jangan bimbang. Kita terlalu fokus sangat dengan kita mesti jadi accountant, kita mesti jadi tak perlu. Betul. Okey, memang banyak poin dan saya baca sekali lalu. Kita taat kepada dan hormati ibu bapa dan guru, dan jadikan Rasulullah SAW ni sebagai idola kita. Okay. Kedua, jangan abaikan perintah Allah, terutama bab solat fardu. Kalau boleh berjemaah lah digalakkan. Digalakkan juga melakukan solat-solat sunat. Ketiga, tanamkan sifat jati diri yang berkualiti baik. Contoh-contoh sifat terpuji seperti amanah, jujur, rajin, bersabar, berdisiplin, bersyukur dan menghormati orang lain, dan fokus dengan apa yang kita sedang usahakan. Yang keempat, tanamkan ciri-ciri kepimpinan dalam diri kita. Latihkan diri kita untuk memberi ucapan awam, berucap dengan teratur, dalam bahasa berakademik. Kita develop diri kita ni jadi pemimpin. Kita pun akan jadi pemimpin tidak hanya dalam keluarga lah. Betul. Biasakan membuat perancangan terhadap apa juga perjalanan yang nak kita lakukan. Perancangan. Jadi perancangan. Kalau tak berlaku kegagalan macam ni, apa yang kita boleh buat? Betul. Sebab kita dah rancang. Okey, yang ke-6, kita biasakanlah adakan satu buku memo kecil
catatan untuk kita catat tugasan, appointment, tarikh-tarikh penting. Okay, kalau kita pandai guna aplikasi Google Calendar kat telefon Android kita, benda tu adalah lebih baik dan banyak kelebihannya ya. Okay. Yang ke-7, jangan banyak membuang masa. Contoh, asyik melayari Facebook, Instagram, grup WhatsApp. Jika ada berkelapangan, lebih baik kita membaca Al-Quran dan menghafal surah-surah. Ya. Yang ke-8, jika bersosial atau berkawan, jadikanlah diri kita ni sebagai ikutan oleh rakan-rakan. Bukan kita yang mudah terpengaruh dengan tingkah laku yang tidak baik setengah-setengah rakan ya. Contohnya bila tiba waktu solat, kita lah yang mengajak dia pergi solat. Dan kalau boleh kita jadi imam solat. Ya. Yang ke-9 rajin bergaul, bercampur dengan sejawat yang bukan sebangsa atau seagama. Kerana dengan itu daripada mereka kita mungkin mempelajari sesuatu yang berfaedah. Ya. Macam saya selalu nasihat Persatuan Kontraktor Melayu. Saya ada join Persatuan Kontraktor Usahawan Melayu. Kata jomlah kita pergi buat kunjungan hormat pada Dewan Perniagaan Cina. Kan? Mungkin diorang ni pandai dalam bisnes trik ni kan. Banyak mungkin kita boleh belajar sesuatu ya. Okay. Yang ke-10, jangan mudah berputus asa terhadap apa-apa kegagalan, kerana setiap kegagalan adalah tangga kejayaan. Orang yang kecewa dengan kegagalan adalah mereka yang lemah. Ya. Dan last sekali, pertingkatkan percakapan kita dalam bahasa Inggeris. Kerana bahasa Inggeris adalah bahasa universal. Kita ni sekarang dunia teknologi terbuka. Market kita silap-silap gaya bukan setakat di Malaysia. Boleh pergi satu dunia. Betul. Jadi orang kata apa, memang bahasa Inggeris ni mana-mana pun. Mana-mana pakai tu Haji ya. Mana pakai. Orang Jepun yang apa pun tak tahu bahasa Inggeris pun, dia pun mungkin boleh faham bila kita cakap Inggeris kan. Betul. Dan Dia pengerti juga lah. Cantonese, bahasa Jepun, walaupun Tamil, kalau kita boleh pun itu satu kelebihan. Bukan apa, kalau kita pandai berbahasa lain, macam kita ni umat Islam, kita ni nak berdakwah kan. Jadi memudahkan juga kalau kita nak menyampaikan dakwah agama Islam kita. Betul. Itulah beberapa poin nasihat saya kepada mahasiswa jika nak mencapai kejayaan. Allah. Baik Tuan Haji, terima kasih banyak pada poin-poin yang tadi yang saya rasa boleh kita ambil, boleh kita guna pakai terutama pada mahasiswa yang menonton di luar sana. Jadi Tuan Haji, ini ada satu lagi soalan terakhir sebelum kita tamatkan forum kita pada petang ini. Soalan ini daripada saudara Ammar Zulyadin. Soalan dia, bagaimanakah Tuan Haji memulakan bisnes dalam bidang kejuruteraan ini, dan secara umumnya bagaimana Tuan mengurangkan risiko yang sinonim dengan bidang kejuruteraan? Okey. Saya dulu kerja JKR 17 tahun. Kerja JKR sebelum saya membuka firma kejuruteraan ni, bisnes lah. Yeah. Orang kata sebelum saya bersara daripada JKR, saya dapat pengiktirafan sebagai jurutera profesional. Memang saya ada menimbang-nimbang, boleh ke aku ni buka bisnes? Ada ke orang nak membeli daripada aku ni? Ataupun ada ke nanti kalau besok aku ni nak dapatkan kerja-kerja balik daripada bos aku lama-lama ni yang JKR lah kan. Diorang ni dulu tak suka aku ke? Suka ke tak suka? Dengan kontraktor pun kita nak berbisnes juga. Adakah aku masa JKR dulu aku ada makan rasuah dengan diorang? Ada ambil minta duit kat diorang? Kan? Jadi itu semua saya buat pertimbangan sebelum membuka bisnes perunding ni lah. Kan? Jadi alhamdulillah pada tahun 2000, 2001, 2000 pergi umrah, 2001 pergi haji, saya dapat petunjuk. Alhamdulillah
saya berjaya membuka firma perunding saya sehingga sekarang ni orang kata apa, saya dapat bisnes, dapat apa kerja-kerja kontrak, terutama projek-projek kerajaan yang bernilai hampir 1 bilion lah. Projek sekolah apa semua kan. Bilion Dan saya dapat tangani masalah-masalah yang ada. Maklumlah dengan apa ni, kita ni perunding kejuruteraan, tanggungjawab kita ni nak memastikan bangunan-bangunan tu siap, selamat, orang boleh duduk, tak ada runtuh. Betul. Kalau runtuh, memang saya kena jawab. Saya masuk penjara, kan? Jadi saya kena jaga kerja-kerja kontraktor ni, kan? Betul. Saya kena jaga orang yang buat pelan saya ni, sebab mereka yang buat pelan ada tersilap, konkrit grade sepatutnya grade 30, tiba-tiba grade 10 je kan, kontraktor sudah tipu kita. Habis kita. Betul. Jadi orang kata apa, kita fokus dengan bisnes kita, apa yang kita buat. Baik Tuan Haji, setelah kita bertukar pandangan dan menimba pengalaman daripada Tuan Haji dengan nasihat-nasihat dan penerangan-penerangan Tuan Haji yang sangat jelas, sangat tepat dan padat, walaupun yalah, Tuan Haji ni boleh dikatakan dah sama level dengan bapa saya dah, sebab umur bapa saya pun dah sama dengan Tuan Haji. Jadi pangkatnya tu lebih tinggi pada kita. Sudah tentulah pengalamannya lagi banyak, sudah tentulah ilmunya lagi banyak daripada kami yang masih lagi mentah ni, daripada saya yang mentah ini. Dan segala penerangan Tuan Haji tadi itu, saya harap kita semua yang menonton di secara langsung kita pada petang ini dapat kita sama-sama ambil pengalaman daripada Tuan Haji, dapat sama-sama kita amalkan, dapat sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, baik sebagai seorang mahasiswa, baik sebagai seorang peniaga, businessman, dan ataupun sebagai seorang pekerja, ataupun sebagai seorang insan biasa. Sebab kita pun, macam Tuan Haji kata tadi, kalau kita tak pergi ke sebagai seorang pemimpin di peringkat masyarakat dan sebagainya, paling kurang pun kita jadi ketua dalam keluarga kita, khususnya bagi kaum lelaki di luar sana. Jadi saya ingin mengucapkan, saya mewakili rakan-rakan, ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi kami mengambil masa sikit Tuan Haji dan sudi berkongsi pengalaman Tuan Haji dengan kami. Kalau boleh, pada penonton-penonton di luar sana ingin tahu apa Facebook ataupun cara untuk menghubungi Tuan Haji, boleh sudikan Tuan Haji untuk berkongsi sedikit. Saya pun tak tahu macam mana nak upload saya punya Facebook ni. Tapi tak apa, kalau tadi Tuan Haji boleh bagi nama page Tuan Haji tu pun boleh, nanti kita akan paparkan di ruangan komen. Saya cuba WhatsApp kan Boleh Tuan Haji. Saya nanti kami ada akan saya ada Facebook, saya ada YouTube juga yang saya orang kata update lah. Dalam YouTube tu ada beberapa aktiviti pengalaman di Amerika Syarikat, pengalaman masa di St. Michael, pengalaman saya dalam JKR kan. Betul. Jadi nanti kalau kat situ pun Tuan Haji, kalau tak keberatan, kalau para mahasiswa kami ni, penonton yang menonton ni, kalau nanti kami tanya soalan di Facebook ataupun YouTube Tuan Haji, bolehlah kiranya untuk kami tanyakan apa-apa soalan. Boleh ya. Boleh. Tuan Haji dah lama Tuan Haji menggunakan yang YouTube tu sebagai
medium untuk Tuan Haji berkongsi pengalaman Tuan Haji? Baru setahun rasanya. Baru setahun. Ya? Oh, tapi itulah, YouTube ni dia ada orang panggil apa? Copyright dari segi muzik-muzik kan. Orang kata apa? Tak apalah, benda tu saya share pengalaman hidup, pengalaman bekerja kan. Yang macam Amerika Syarikat tu punya YouTube tu ada muzik pula kan. Tapi yelah. saya tak ada niat pula nak raih duit daripada situ kan. Ada lah kan, jadi YouTuber. Boleh jadi YouTuber berjaya pula lepas ni Tuan Haji. Saya baru hantar ke WhatsApp group handphone saya tadi. Saya punya Facebook Okey, baik. Okay, Tuan Haji, nanti saya akan saya paparkan di ruangan komen. Okey, pada para penonton yang sedang menyaksikan secara langsung kita ini, saya baru saja sertakan nama Facebook Tuan Haji kita. Kalau ada apa-apa soalan ataupun kita semua nak tengok segala info yang Tuan Haji ceritakan kepada kita tadi, pengalaman beliau belajar di Amerika, pengalaman beliau menuntut di sana, dan pengalaman 20 tahun dalam bidang perniagaan di syarikat konsultansi kejuruteraan ini, boleh kita layari Facebook Tuan Haji dan kita boleh lihat di situ, dan kalau ada pertanyaan juga kita boleh tanyakan kepada Tuan Haji. Tuan Haji Ya, boleh. Saya juga ada mengendali akaun firma saya, HMA Engineering and Consultancy. Pun boleh pergi ke laman tersebut, boleh like, share dan tengoklah apa-apa kerja-kerja projek yang saya buat. Di Facebook juga Tuan Haji tu? Di Facebook juga. Okey, baik. Boleh. Baik Tuan Haji. Nanti saya akan pada penonton di luar sana boleh pergi ke Facebook, type HMA Engineering Consultancy, dan jangan lupa juga untuk like dan share page syarikat Tuan Haji kita sebagai tanda sokongan kepada beliau yang hari ini telah berkongsi sedikit sebanyak pengalaman beliau. Jadi inilah cara kita menghargai masa dan juga ilmu yang Tuan Haji dah berikan kepada kita, yang dah kongsikan dengan kita semua pada hari ini. Sama-sama kita pergi ke page Facebook Tuan Haji, kita boleh like dan kita tekan share di page tersebut. Baik Tuan Haji, kita dah sampai ke penutupnya. Link bagi e-sijil akan disertakan kepada semua penonton dan juga yang telah berdaftar di Google Forms. Kita akan sertakan e-sijil kepada para penonton. E-sijil ni bukanlah e-sijil yang biasa. Kita ada tanda tangan daripada Dekan Universiti Sultan Azlan Shah sendiri di Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat, FPTM. Kita ada tanda tangan daripada pensyarah bagi subjek webinar ini, subjek Business Concept Development juga, dan bukan sijil-sijil yang kosong. InsyaAllah sijil ini boleh diguna pakai pada masa yang akan datang. Jadi Tuan Haji, saya sudahi forum kita pada petang ini. Kalau tadi saya buka dengan pantun, tak molek lah kalau saya biarkan tutup lalu begitu saja. Saya akan sudahi dengan pantun juga. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, InsyaAllah lain masa bersua lagi. Jadi Tuan Haji, sudah tepat pukul 4 petang. Kita mengucapkan sekali lagi, saya mewakili rakan-rakan di Universiti Sultan Azlan Shah di subjek kami ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi berkongsi masa, berkongsi pengalaman Tuan Haji yang mahal itu dengan kami. Kami mendoakan supaya syarikat Tuan Haji dapat berkembang, dapat lebih dikenali dan lebih berjaya pada satu hari nanti, insyaAllah. Kami juga pohon doa daripada Tuan Haji. Kami ni barat anak-anak pada Tuan Haji, minta
doa Tuan Haji supaya doakan kami sentiasa selamat dan berjaya di dunia dan di akhirat hendaknya, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi. Semoga kita semua dapat memperolehi manfaat. Ingatlah, orang yang paling baik di dalam kalangan kita ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi gunakanlah ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada Tuan Haji tadi supaya kita mengambil iktibar kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Jadi saya sudahi Facebook live kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, kalau Tuan Haji kita stay kejap nak tangkap gambar dengan kelas semua. Boleh. Ke mana Tuan Haji? Sini.